Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak sentuh berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk bab yang ke-6 persamaan linear. Okey, untuk subtopik 6.1 persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dan juga 6.2 persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, soalan ini cikgu ambil daripada buku modul aktiviti Mesra Digital Matematik tingkatan 1 KSSM, muka terbitan Sazbadi Senayan Berhad, muka surat 57 hingga muka surat 60. Okey, baik, kita terus pergi kepada soalannya. Okey, baik. Kena pasti sama ada setiap persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Sebagai contoh dekat sini, X tambah 2 sama dengan 5. Okey, mempunyai hanya satu pemboleh ubah atau tidak? Kalau ya, kita tanda right. Okey, kalau bukan, pangkah. Okey, kuasa bagi pemboleh ubah ialah 1, jadi betul, right. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, ya, jika dia menepati dua-dua ni mempunyai satu pemboleh ubah dengan kuasa bagi pemboleh ubah tu ialah 1. Jadi dia ialah, okey, dia adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, B ni, K kuasa 2 tolak 4 sama dengan 1. Mempunyai hanya satu pemboleh ubah, ya. Kuasa bagi pemboleh ubah ialah 1. Kat sini kita tengok pemboleh ubah dia kuasa 2, jadi bukan. Jadi dia tak menepati satu daripada syarat kata persamaan linear dalam satu boleh ubah. Jadi dia bukan persamaan linear dalam satu boleh ubah. Kita terus pergi kepada soalan 1 hingga 4. Okey, 6H tolak 1 sama dengan 10. Mempunyai hanya satu pemboleh ubah. Ya, kita tanda right. Pemboleh ubah dia H. Kuasa bagi pemboleh ubah ialah 1. Okey, betul. Jadi dia menepati syarat dia lah dua-dua tu, jadi jawapan dia ya lah. Okey, nombor 2, P per 2 tolak 3 sama dengan 7. Mempunyai hanya satu boleh ubah, ya, P saja. Kuasa bagi boleh ubah ialah 1, ya, betul. Jadi persamaan linear dalam satu boleh ubah, ya lah. Okey. Nombor 3, 3x tambah 4y sama dengan 6. Mempunyai hanya satu pemboleh ubah. Tidak, sebab dia ada x dengan y. Jadi kita tanda pangkah lah. Okey, kuasa bagi pemboleh ubah ialah 1. Untuk x pun 1, y pun kuasa 1. Tapi dia tak menepati dua-dua, jadi bukan lah. Dia mesti menepati dua-dua syarat untuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. 2 dalam kurungan M kuasa 2 tolak 5 sama dengan 8. Mempunyai hanya satu pemboleh ubah, ya, dia ada satu yang boleh ubah M. Kuasa bagi boleh ubah ialah 1. Okey, kat sini dia M kuasa 2, jadi pangkah, bukanlah. Jadi tak menepati satu syarat, bukan. Okey, itu saja untuk bahagian A. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian B. Bentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah berdasarkan setiap situasi yang berikut. Sebagai contoh situasi itu, hasil tambah 3x dan 4 ialah 10. Jadi persamaan linear dalam satu pemboleh ubah yang kita boleh bentuk kat sini, 3x tambah 4 sama dengan 10. Okey, baik, kita terus pergi kepada soalan 1 hingga 3. Apabila 5 ditolak daripada 3 kali nombor x, hasilnya ialah 7. Jadi kita nak tulis macam mana? 5 ditolak. Okey, 5 ditolak daripada 3 kali nombor x. Jadi 3 x tolak 5. Okey, sama dengan 7. Itu cara kita tulis persamaan linear dalam satu boleh ubah. Okay, selesai nombor 1. Nombor 2, jisim Aida dan jisim Fatin masing-masing ialah X kg dan 45 kg. Jumlah jisim mereka ialah 98 kg. Jadi
Macam mana kita nak tulis? Okey. Jisim Aida tu X. Okey. Tambah jisim Fatin 45. Okey. X kg tambah 45 kg. Jumlah jisim Aida dan Fatin tu 98. Jadi kita tulis macam ni lah. Sama dengan 98. Selesai. Nombor 2. Nombor 3. Perimeter sebuah segi empat tepat dengan panjang X tambah 1 cm dan lebar 5 cm ialah 24 cm. Okey, perimeter kita kena faham segi empat tepat tu macam mana. Okey. Okey, contoh sikit kat sini. Okey. Panjang dia X tambah 1, lebar dia 5 cm. Jadi kita tengok kat sini. Panjang dia ada 2. Okey. Ada 2 panjang kat situ. Dan lebar pun ada 2. Okey. Jadi kita nak tulis macam mana? Mula-mula kita tulis 2 dalam kurungan X tambah 1 tambah 2 darab dalam kurungan 5. Okey. Sama dengan 24 sebab dia kata perimeter. Okey, jangan tertukar dengan luas pula. Okey, baik. Lepas tu kita kembangkan 2 darab X jadi 2X tambah 2 darab 1 2 tambah 2 darab 5 10. Okey, sama dengan 24. Okey. Jadi yang sebelah kiri ni akan jadi 2X tambah, okey, 2 tambah 10, 12. Okey, sama dengan 24. Okey, macam tu je lah. Dia punya bentuk persamaan linear dalam satu boleh ubah. Okey, dia tak suruh kita cari nilai X tu, dia suruh kita tulis persamaan linear dalam satu pun boleh ubah saja. Okey, selesai untuk muka surat 57. Okey, kita pergi kepada muka surat seterusnya, muka surat 58. Selesaikan setiap persamaan linear yang berikut. Okey, baik. Sebagai contoh kat sini. Okey, 2X tambah 3 sama dengan 11. Okey, untuk menyelesaikan persamaan linear ni, dia ada 3 kaedah yang diajar, iaitu kaedah cuba jaya. Yang kedua tu aplikasi konsep kesamaan. Dan yang ketiga ni kaedah pematahbalikan. Bagaimana cara dia? Menggunakan persamaan yang sama, 2X tambah 3 sama dengan 11 ni. Kaedah cuba jaya, kita gantikan nilai X ni dengan beberapa nilai. Bermula daripada nilai 1 dan seterusnya. Contoh kat sini dia gantikan X tu dengan 1. Jadi bila gantikan X tu dengan 1, 2 darab 1 tambah 3 dapat berapa? Dapat 5. Jadi 5 tak sama dengan sebelah kanan ni 11. Jadi dia cuba lagi yang kedua, masukkan nilai X tu dengan 2. 2 darab 2 4, 4 tambah 3 7. Jadi 7 tak sama dengan 11. Jadi cuba lagi masukkan X tu dengan nilai 3. 2 darab 3 6 dan tambah 3 9. 9 tak sama dengan 11. Cuba lagi dengan X sama dengan 4. 2 darab 4 8. 8 tambah 3 11. Jadi dapat sama. Jadi bila dah dapat sama, betul lah nilai X tu adalah 4. Itu kaedah cuba jaya. Yang kedua ni aplikasi konsep kesamaan. 2X tambah 3 sama dengan 11. Jadi sekarang ni kita nak cari nilai X. Jadi kita nak buang dia punya nombor ni, tambah 3 ni kat sini kan. Jadi nak buang tambah 3, kiri dan kanan persamaan ni kita kena tolak dengan 3 sebab kita nak buang 3 ni sebelah kiri ni. Jadi yang sebelah persamaan sebelah kiri kita tolak dengan 3, sebelah kanan pun kita tolak dengan 3. Jadi sebelah kiri ni akan tinggal 2X. Yang sebelah kanan 11 tolak dengan 3 tinggal jadi 8. 2X sama dengan 8. Jadi nak cari X, kita bahagi kiri dan kanan dengan 2. Jadi 2X bagi 2 dapat X, 8 bagi 2 dapat 4. Dapat jawapan sama 4. Yang ketiga, kaedah pematahbalikan. Kebiasaan kita akan baca persamaan daripada kiri ke kanan. Iaitu 2X tambah 3 sama dengan 11. Daripada X, kita nak jadi 11 sebelah kanan ni. Dia kena faham macam ni. Dia punya pemboleh ubah tu X. Jadi daripada pemboleh ubah X,
kita orang kata nak jadikan dia sebagai 11. Okay, sebelah kanan tu 11. Macam mana cara apa dia punya operasi dia? Jadi kat sini kita tengok 2x. X darab berapa dapat 2x? Jadi X darab dengan 2. Okay, maksudnya daripada kiri ke kanan tu. Bila X darab 2 dapat 2x. Selepas tu pula tambah dengan 3. Jadi operasi dia tambah 3. Okay, sama dengan 11. Itu daripada kiri ke kanan. Sekarang ni kaedah pematah balikan, kita nak jadikan daripada 11 nak jadi X semula tu macam mana? Jadi kita patah balik, okey, patah balik. Kalau yang biasanya yang ni daripada bacaan kiri ke kanan, okey, sekarang ni yang atas ni tambah 3. Jadi yang bawah ni tolak 3, operasi tu terbaliklah. Kalau yang atas tambah, bawah jadi tolak. Jadi 11 tolak 3 jadi 8. Okey, itu langkah pertama, jadi 8. Okey. Daripada 8, okey. Kalau yang atas ni darab, jadi yang bawah ni jadi operasi bahagi. Jadi 8 tadi kena bahagi dengan 2 untuk dapatkan nilai X tu tadi. Okey, 8 bahagi 2 dapat 4. Jadi X tu nilai 4 lah. Okey, jadi jawapan dia akan dapat sama untuk ketiga-tiga kaedah. Okey, baik, ada soalan 1, ada soalan 2, ada soalan 3. Jadi kata untuk soalan 1 kita guna kaedah cuba jaya. Soalan 2 kita boleh guna yang ni, aplikasi konsep kesamaan. Nombor 3 ni kita boleh guna kaedah pematah balikan. Okey, baik, kita cuba buat kaedah cuba jaya. Okey, mengikut contoh. Okey, baik. 3. Okey. Yang ni kita tarik anak panah. Maksudnya kita guna kaedah cuba jaya ni. Okey, baik. 2, 3x kan. X tu kita ganti dengan 1. Tolak 1 sama dengan berapa? 3 darab 1, 3. 3 tolak 1 dapat 2. Jadi tak sama dengan 8. Okey. Jadi X tu bukan 1 lah. Okey, ganti lagi 3 darab dengan 2. Kita gantikan X tu dengan 2. Okey, 3 darab 2, 6. 6 tolak 1, 5. Jadi tak sama dengan 8. Jadi X bukan, kata bukan nilai 2 lah. Jadi cuba lagi. 3 darab 3. Tolak 1. Okey, 3 darab 3, 9. 9 tolak 1 dapat 8. Jadi dapat sama lah 8 tu. Okey, maka bila dah dapat sama, okey, kita tulis lah. Maka X sama dengan 3. Dia cara dia mudah je. Cuba jaya, cuba sampai berjaya lah. Sampai dapat nilai dia. Okey, baik. Yang kedua ni kita guna aplikasi konsep kesamaan. Okey, baik. Kita tengok persamaan sebelah kiri ni. Okey, baik. X per 2. Sekarang ni ada tambah 3. Okey, tambah 3. Okey, baik. Jadi kita nak hilangkan tambah 3 ni, kita tolak 3. Okey. Positif 3, jadi tolak 3. Kita nak buang 3 tu. Jadi sebelah kanan pun tolak dengan 3. Jadi yang sebelah kiri akan tinggal X per 2 saja. Sebelah kanan akan jadi 4 tolak 3 jadi 1. Jadi sekarang ni per 2 ni, 2 ni pindah belah kanan. Jadi X sama dengan 2 darab 1. Dapatlah X tu sama dengan 2. Okey, itu saja. Baik, kaedah yang ketiga, nombor 3 ni, soalan ketiga, kita guna kaedah pematah balikan. Okey, daripada kata dia punya pun boleh ubah X. Sekarang ni persamaan dia 4X. X ke kanan, maksudnya operasi dia kita darab dengan 4. Okey, dapat 4X. Okey. Lepas tu operasi seterusnya adalah tolak 7. Dan sama dengan 13. Itu daripada kiri ke kanan. Jadi operasi kita sekarang daripada kanan ke kiri. Okey, baik. Daripada kanan 13. Okey, yang atas ni operasi dia tolak 7. Jadi sekarang ni daripada kanan ke kiri. Tinggal yang ni anak panah. Okey, anak panah.
sama dengan 13 harian. Okey, baik. Sekarang ni daripada 13 pergi ke sebelah kiri, kalau atas ni tolak 7. Jadi yang bawah ni jadi tambah 7. Okey. 13 tambah 7, 20. Okey. Okey, yang atas ni darab 4. Jadi yang bawah ni akan jadi terbalik, bahagi 4. Okey. Baik. 13 tambah 7, 20. 20 bahagi dengan 4, dapat semula nilai X. Okey, baik. 13 tambah 7, 20. 20 bahagi 4, dapat 5 kan. Jadi nilai X tu 5. Okey. Jadi bacaan dia macam ni. 13 tambah 7, okey, sama dengan 20. Okey, itu yang pertama. Selepas tu 20 tu tadi bahagi dengan 4. Okey. Okey, 20 bahagi dengan 4, kita dapat 5. Jadi kita tulis ayat dekat bawah tu, maka okey, maka nilai X tu sama dengan 5. Okey, selesai untuk bahagian A. Kita pergi kepada bahagian B. Selesaikan setiap persamaan linear yang berikut. Jadi untuk soalan yang ni terpulang pada kita nak guna kaedah yang mana yang mudah. Okey. Baik. Sebagai contoh dekat sini 2 dalam kurungan X tambah 1 bahagi 5, okey, sama dengan 4. Jadi nak buang 5 ni pindah belah kanan jadi 4 darab 5. Jadi tinggal 2 dalam kurungan X tambah 1 sama dengan 4 darab 5. 4 darab 5 dapat 20. Lepas tu nak hilangkan 2 ni, perkali 2 ni pindah belah kanan jadi 20 bagi 2. Okey, 20 bagi 2 dapat 10. Okey, sekarang ni X tambah 1 ni, positif 1 pindah belah kanan jadi negatif 1 tolak 1. Jadi 10 tolak 1 dapat 9. Jadi X tu sama dengan 9. Okey, baik. Terpulang pada kita nak guna yang mana. Jadi ada cara yang mudah, lebih mudah. Okey, cikgu tunjuk kat sini. 5X. Okey. Tolak 1 sama dengan 9. Okey, kita terus pergi kepada yang ni. Okey. Kita nak guna kaedah yang kedua pun boleh. Okey, katakan kita nak guna kaedah aplikasi konsep kesamaan. Okey, sekarang ni soalan dia tolak 1. Jadi kita nak hilangkan tolak 1 ni, kita tambah dengan 1 dekat persamaan kiri dan kanan. Okey, jadi yang kiri akan tinggal 5X tolak 1 tambah 1. Jadi yang kiri tinggal 5X. Belah kanan akan jadi 9 tambah 1, 10. Okey. Jadi nak dapatkan nilai X, 10 bahagi dengan 5. Okey. 10 bahagi dengan 5 dapat 2. Okey. Selesai soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 2 kalau kita tengok sama dengan soalan A2 ni, sama aja. Okey, jadi boleh juga kita guna kaedah yang kedua. Terpulang pada kita nak guna kaedah yang mana. Kaedah 1 ke kaedah 3 ke yang mana yang sesuai. Okey, katakan kita guna kaedah yang kedua jugalah, senang. Yang kedua ni paling senang lah kita tengok. Yang mudah kita nak buat. Okey, tambah 3 tolak 3. Okey, samalah dengan atas ni, salin balik saja. Okey, 4 tolak 3. Okey, sebelah kiri akan dapat X per 2. Okey, tambah 3 tolak 3 hilang 3 tu. 4 tolak 3, 1. Okey, 2 pindah belah kanan jadi X sama dengan 2 darab 1, 2 lah. Okey, selesai. Okey, nombor 3. Okey, nak hilangkan pecahan. Kita mesti hilangkan pecahan tu, maksudnya yang pecahan 3 kat bawah ni darab belah kanan. Jadi yang ni belah kiri tinggal 2X tolak 7. Okey, yang ni 3 darab 5. Okey, sebelah kanan akan jadi 15. 3 darab 5, 15. Okey, yang ni 2X tolak 7. Okey. Baik. Katakan kita nak guna kaedah yang kedua tu, 2X tolak 7 tambah 7. Okey. Maksud belah kanan akan jadi 15
tambah 7. Okey, jadi yang kiri akan tinggal 2x saja. Belah kanan akan tinggal 15 tambah 7, 22. Okey. Jadi nak dapatkan x, 22 bahagi 2. Okey, jadi nilai x sama dengan 11. Okey, nombor 4. Okey, bila melibatkan kata kurungan ni kita kena kembangkan 3 darab 2y jadi 6y. Okey, tolak 3 darab negatif 1, 3 sama dengan 4y. Okey, baik. Sekarang ni kita nak buang kata tolak 3 tu. Kita guna kaedah yang kedua. Okey, tolak 3 kita tambah 3 lah. Jadi sebelah kanan pun sama. 4y tambah 3. Jadi sebelah kiri tinggal 6y. Okey. Sebelah kanan akan jadi kata 4y tambah 3 tadi lah. Okey. Okey, jadi yang y ni 2 ni pindah sebelah kiri. Okey, 6y kekal, 4y pindah belah kiri jadi tolak 4y. Okey, nombor tinggal belah kanan. 6y tolak 4y tinggal 2y. Okey, 2y sama dengan 3. Jadi y sama dengan 3 bahagi 2 ataupun 3 per 2. Okey, 3 per 2. Okey, soalan yang kelima. Okey, baik. K tolak 2. Okey, per 7 ni. Okey, mula-mula kita nak buang yang ni dulu, yang tambah 5 tu. Okey, jadi kita tulis tolak 5. Okey, kiri dan kanan tu kita tolak 5. Jadi yang ni yang belah kiri akan tinggal K tolak 2 per 7. Yang sebelah kanan akan jadi 8 tolak 5, 3. Okey, K tolak 2. Okey, 7 dekat bawah ni pindah belah kanan. Jadi 7 darab 3. Okey, 21. Okey, K sama dengan. Okey, 21 ni kekal. Okey, negatif 2 ni belah kiri pindah belah kanan. Jadi tambah 2. Okey, jadi nilai K kita akan dapat 21 tambah 2, 23. Okey, ini melibatkan kaedah yang kedua lah. Okey, kalau kita buat kaedah kedua dapat macam ni. Okey, selesai muka surat 58, kita pergi pada muka surat 59. Okey, baik. Hasil tambah dua nombor ialah 25. Satu daripada nombor itu melebihi nombor yang satu lagi sebanyak 9. Cari dua nombor itu. Okey, baik. Jadi dia melibatkan kata satu pun boleh ubah. Kita wakilkan nombor tu sebagai nombor pertama tu X. Okay, kita tulis dulu. Nombor pertama kita wakilkan sebagai X. Manakala nombor kedua dia kata melebihi nombor yang pertama tu sebanyak 9. Jadi X tambah 9. Okay. Hasil tambah dua nombor ialah 25. Okay. Hasil tambah maksudnya X tambah X tambah 9. Okay. Sama dengan 25. X tambah X, 2X. Tambah 9. Sama dengan 25. Okay, sekarang ni katakan kita nak cari nilai X ni. Okay. Katakan kita guna kaedah yang kedua lah contoh. Okay. Kaedah yang kedua ni tadi yang ni. Konsep kesamaan tu. Okey, baik. Tambah 9. Kiri dan kanan persamaan kita tolak dengan 9. Okey. Jadi kat sini tinggal 2X. 25 tolak 9 dapat 16. Okey, baik.
Kita sambung 2x sama dengan 16. Jadi nak dapatkan nilai x, 16 bahagi dengan 2. Jadi nilai x tu 8. Jadi kembali semula kepada yang ni tadi. Cari dua nombor itu. Okey, baik. Jadi nombor pertama, sama dengan x, iaitu 8. Jadi nombor kedua, x tambah 9. Maksudnya 8 tambah 9, iaitu 17. Okey, dua nombor lah, 8 dengan 17. Okey, soalan nombor 2. Beza saiz antara dua sudut pelengkap ialah 12. Cari dua sudut pelengkap. Okey, pertama sekali kita kena faham sudut pelengkap ni apa. Okey, pelengkap ni okey, katakan ada satu sudut 90 darjah. Okey, ini sudut 90 darjah. Ada dua sudut yang menggabungkannya. Okey, ada dua sudut yang menyambungkannya. Katakan kat sini macam ni lah lebih kurang. Ada dua sudut yang menggabungkannya. Okey, sudut A, sudut B. Bila kita tambah, bila kita tambah tu, kita tambah 2 akan dapat 90 darjah. Okey, maksudnya sudut A ni, A tambah sudut B. Bila kita tambah 2 tu akan dapat 90 darjah. Itu maksudnya dua sudut ni pelengkap antara satu sama lain. Okey, baik. Beza saiz katanya. Okey, sekarang yang ni yang pertama, persamaan pertama kita dapat. A tambah sudut A tambah sudut B sama dengan 90 darjah. Satu lagi, dia kata beza saiz. Jadi kita anggap mungkin A itu lebih besar daripada B. Jadi kita anggap sudut A itu lebih besar daripada B. Katakan A tolak B, maksudnya beza dia ni. Okay, 12 darjah dia kata. Ini persamaan yang kedua. Okay, daripada persamaan ni kita ambil contoh daripada persamaan 2. Dari persamaan 2. Okay, katakan kita jadikan A itu sebagai perkara rumus. Okay, 12 belah kanan ni kekal 12. Okay, jadi kita ambil nilai dia saja. A itu berapa? Sudut tu kita buang, darjah tu buang. Okey. Negatif B belah kiri pindah belah kanan jadi tambah B. Dapat persamaan yang ketiga. Okey, persamaan yang ketiga lah mudah. Persamaan ketiga. Dapat persamaan yang ketiga ni kita tulis macam ni. Gantikan persamaan 3 ke dalam persamaan 1 di atas tu. Okey. Jadi A ni 12 tambah B. Okey. Lepas tu tambah B sekali lagi. Okey, sama dengan 90 darjah. Okey, sama dengan 90 lah kita buat. Okey, baik. B tambah B 2B. Okey, sekarang ni 12 tambah B tambah B tu 2B sama dengan 90 darjah. 90 lah. Okey, kita sambung sebelah kanan. Ruang sebelah kanan. Okey. Okey, baik. Sekarang ni kita guna kaedah yang kedua tu, 12 tambah 2B, kiri dan kanan kita tolak 12. Okey. Sebelah kanan pun tolak 12 sebab kita nak buang 12 ni, nak tinggal 2B saja. Okey. Baik. 90 tolak 12 dapat 78. Jadi nilai B itu, sudut B itu
78 bahagi 2. Okey, dapat 39. Okey, sudut A berapa? Okey. Okay, kita buat dalam sudut lah, senang. Okey. Okey, sudut B itu 39. Okey, sudut A kita tengok balik kata yang 3 tu. Jadi kita buat macam ni, anak panah 3. Maksudnya apa? Gantikan nilai B sama dengan 39 tu dalam persamaan 3. Jadi nilai sudut A sama dengan 12 darjah, okey, tambah sudut B ni. Okey, 12 darjah tambah sudut B itu 39 darjah. Jadi sudut A kita dapat terus. Okey. 12 tambah 39 dapat 51 darjah. Okey, dengan kata kita wakilkan mungkin A ni lebih besar pada B. Macam itulah. Okey, baik, selesai. Soalan yang ketiga, jumlah harga bagi 2 buah meja dan 3 buah kerusi ialah RM705. Jika meja berharga RM40 lebih daripada kerusi, cari harga sebuah meja dan sebuah kerusi itu. Okey, maklumat yang diberikan, dia kata harga bagi 2 buah meja. Jadi kita wakilkan sebagai 2M. Okey, 2 meja tambah 3 buah kerusi. Jadi tambah 3K kerusi lah. Okey, sama dengan kita ambil nilai dia tu 705. Okey. Baik, itu yang pertama. Jadi dapat persamaan yang pertama. Okey, yang kedua, jika meja berharga RM40 lebih daripada kerusi, cari harga sebuah meja dan sebuah kerusi. Okey, jadi kita boleh masukkan dalam persamaan ni terus. Okey, katakan maklumat yang diberikan. Okey, dia kata meja tadi harga dia RM40 lebih daripada harga kerusi. Okey, baik. Kerusi K itu tambah 40. Okey, ini persamaan kedua. Jadi kita gantikan terus persamaan kedua tu. Gantikan persamaan kedua ke dalam persamaan satu. Okey, kita gantikan terus. Senang. Okey. Jadi 2, okey, M tu kita gantikan dengan K tambah 40. Okey, tambah 3K sama dengan 705. Jadi kita kembangkan 2 darab K, 2K. 2 darab positif 40, positif 80. Tambah 2 darab 3K ni 6K. Sama dengan 705. Okey, 2K tambah 6K, 8K. Okey, tambah 80. Sama dengan 705. Okey, sambung belah kanan lah. Okey. Okey. 8K. Okey, ni tambah 80. Jadi kiri dan kanan kita tolak 80. Nak buang nombor tu. Okey, nak tinggal 8K saja. Sama dengan 705. Okey. Tolak 80. Jadi yang sebelah kiri tinggal 8K. Sebelah kanan akan jadi 705 tolak 80, 625. Okey, nilai K sama dengan 625 bahagi 8. 2 buah meja, 3 buah kursi, 705. Jika meja harga 40 lebih daripada
Okey, baik. 2K tambah 80. Okey, ada pembetulan kat sini. Yang ni 3K. Okey, yang ni tak darab jadi tinggal 3K kat sini. Okey, kat sini akan jadi 2 tambah 3 5K. Okey, baik. Okey, baik. Sambung kat sini 5K tambah 80 tolak 80. Okey. Sebelah kanan pun kita tolak 80. Okey, jadi sebelah kiri tinggal 5K. Okey, 705 tadi tolak dengan 80 dapat 625. Dia akan dapat nilai tepat ni. Okey, baik. Nilai K 625 bahagi 5. Okey, dapat 125. Okey, ni harga kerusi. Okey, baik. Gantikan dalam persamaan 2 tadi. Okey, kita buat macam nilah. Jadi M sama dengan K itu 125 tambah 40. Okey, jadi nilai M tu 165. Okey, baik. Jadi kita tulis baliklah. Okey. Harga sebuah kerusi kita tulis. Harga sebuah kerusi kita ambil yang K itulah RM 125. RM 125. Okey, seterusnya kita tulis harga sebuah meja. RM 165. Okey, selesai muka surat 59. Okey. Maaf ada pembetulan sikit tadi. Okey, baik. Kita masuk kepada muka surat 60 ni. Ini untuk subtopik yang kedua 6.2 persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, baik. Soalan A. Bahagian A, kena pasti sama ada setiap persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau bukan. Macam ni. Macam tadi untuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Sekarang ni dua pemboleh ubah. Okey, sebagai contoh 2P tambah Q sama dengan 5. Okey, mempunyai dua pemboleh ubah? Ya, sebab dia ada P dengan Q. Kuasa bagi pemboleh ubah ialah 1. Okey, P kuasa 1, Q kuasa 1. Jadi dia menepati kedua-dua ciri. Jadi kata ini adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi kita tulis ya kat situ. Okey, X kuasa 2 tolak Y sama dengan 3. Mempunyai dua pemboleh ubah? Ya, sebab dia ada X dengan Y. Kita tanda right. Kuasa bagi pemboleh ubah ialah 1. Kita tengok X kuasa 2, Y kuasa 1. Jadi dia tak menepati syarat yang kedua ni. Jadi adakah dia persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Jadi jawapannya bukan. Dia mesti menepati kedua-dua ciri. Okay, yang dinyatakan tu. H tambah 3K sama dengan 4. Mempunyai dua boleh ubah. Ya, H dengan K. Jadi kita tanda right. Kuasa bagi boleh ubah ialah 1. H kuasa 1, K kuasa 1. Tanda right. Jadi, persamaan linear dalam dua pun boleh ubah atau bukan? Jawapan dia iyalah. Dua-dua syarat kata menepati kedua-dua syarat. Okey, 2 dalam kurungan M tambah 1 sama dengan 5M. Mempunyai dua boleh ubah. Okey, tak ada. Ada satu saja boleh ubah M.
kuasa bagi yang boleh ubah ialah 1. Kuasa betul dah, kuasa 1. Jadi dia ada 1 saja yang boleh ubah. Jadi adakah dia persamaan linear dan 2 boleh ubah? Jadi bukanlah. Okey. Itu saja dia punya syarat dia. Okey, dia mesti menepati kedua-dua syarat. Okey, baik. Kita pergi kepada bahagian B itu. Bentuk kesamaan linear dalam 2 boleh ubah berdasarkan setiap situasi yang berikut. Situasi 1, beza antara panjang PCM dan lebar QCM sebuah segi 4 tepat ialah 5 cm. Beza panjang katanya. Okey, panjang P tolak lebar dia Q ialah 5 cm. Jadi kita ambil sama dengan 5. Kita ambil nilai dia tu. Selesai nombor 1. Nombor 2, tinggi Lai dan Su ialah masing-masing ialah XCM dan YCM. Su adalah 3 cm lebih tinggi daripada Lai. Okey, Su Y, Lai ni X. Jadi Y tu lebih daripada X 3. Jadi kita tulis Y tolak X. Okey, lebih tinggi kan? Y lebih tinggi pada X sebanyak 3 cm kan? Jadi Y tolak 3, Y tolak X sama dengan 3. Okey, yang ketiga, harga 1 kg pisang dan harga 1 kg betik masing-masing ialah RM5 dan RM2. Jumlah harga bagi X kg pisang dan Y kg betik ialah RM35. Jadi kita ambil nilai tu. Apa? RM5 darab dengan X. Jadi 5X harga 1 kg pisang. Okey, jadi RM5 darab dengan X kg pisang tambah kata harga betik tu 1 kg RM2 tu kan. Okey, 2Y. Okey, Y kg betik sama dengan RM35. Jadi kita ambil nilai dia tu 35. Okey, 5X tambah 2Y sama dengan 35. Okey, bahagian C, tulis 2 pasangan penyelesaian yang mungkin bagi setiap persamaan yang berikut. Okey. Pasangan penyelesaian ni kebiasaannya kita mulakan dengan X tu sama dengan 0. Selepas X sama dengan 0, berapa nilai Y? Lepas tu X sama dengan 1, berapa nilai Y? Okey, baik. Tengok persamaan ni. Y sama dengan 1 tolak 3X. Yang pertama kita gantikan X tu dengan 0. Okey, kita kira kat sini. Kalau X 0, kalau nilai X 0, okey, Y sama dengan 1 tolak 3 dalam kurungan 0. Berapa nilai Y? 1 tolak 3 darab 0, 0. Jadi Y 1. Yang pertama. Yang keduanya, kita gantikan X sama dengan 1. Okey. Jadi Y sama dengan 1 tolak 3. X tu kita ganti dengan 1. Jadi nilai Y akan jadi 1 tolak 3 darab 1, 3. Y sama dengan 1 tolak 3 negatif 2. Okey, negatif 2. Jadi pasangan dia kat sini, X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Yang ni X 1, Y negatif 2. Okey, Y negatif 2. Okey. Sama juga untuk soalan 2. 2X tolak Y sama dengan 3. Jadi kita mula-mula kita gantikan X dengan 0. Okey. Jadi Y sama dengan, jadi kita kira macam ni. Okey, sekarang ni kalau yang bersama 1 senang, Y sama dengan 1. Okey, yang ni kita gantikan 2 darab 0 darab kurungan 0 tolak Y sama dengan 3. Okey, 2 darab 0, 0. Jadi tinggal negatif Y sama dengan 3. Jadi Y sama dengan negatif 3. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, X sama dengan 1. Okey, dia kata 2 pasangan. Kalau ada 3, maksudnya kita gunakan X sama dengan 3 pula lepas tu. Okey, kalau X 1, 2 darab X ni 1. Okey, kita gantikan dengan 1. Tolak dengan Y sama dengan 3. 2 darab 1,
2 tolak dengan Y sama dengan 3. Okey. Nak mudah macam ni. Okey, sekarang ni tinggalkan negatif Y itu sebelah kiri. Okey, 3 kekal belah kanan. Okey, positif 2 ni pindah belah kanan. Okey. Pindah belah kanan jadi tolak 2. Okey, negatif Y sama dengan 3 tolak 2, 1. Okey, negatif Y sama dengan 1. Jadi kalau Y sama dengan negatif 1. Okey, jadi kita tulis dalam kotak ni. Okey, kalau X sama dengan 0, Y sama dengan negatif 3. Kalau X 1, okay, kalau X nilai dia 1, Y nilai dia negatif 1. Okey, baik. Okey, dengan berakhirnya soalan tersebut, tamatlah video pentaksiran bilik darjah. Okey, untuk subtopik yang pertama tu 6.1 persamaan linear dalam satu pun boleh ubah, dan kata 6.2 persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Okey, dalam video kali ini. Jadi kita akan sambung selepas ini video pentaksiran bilik darjah untuk subtopik yang ketiga, okey, iaitu persamaan linear serentak dalam dua pun boleh ubah. Okey. Semoga bermanfaat pada pelajar, pada guru dan juga siapa saja yang menonton video ini. Teruskan menonton. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.